الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا أبواب الرحمة. اللهم افتح علينا أبواب المغفرة. اللهم افتح علينا أبواب التوبة. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم فاحكمنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالمسلمين والمسلمات إخوانا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita diberikan pernafasan untuk hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membangkitkan kita daripada sebentar tadi kita telah mati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah mengizinkan diri kita, anggota badan kita untuk terus melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat berjemaah bersama-sama dan seterusnya mengikuti akan kuliah pengajian insya-Allah. Semoga kita terus berada di dalam limpahan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Segala puji dan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala salam dan selawat kepada Nabi Muhammad, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyyan wa rasula, habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, khatimul anbiya. Muslimin dan muslimat, apa khabar semua? Alhamdulillah. Dah minum? Belum lagi. Kejap lagi kita minum. Alhamdulillah. Muslimat, apa khabar? Alhamdulillah, sihat semua ya. Alhamdulillah, pagi ini kita disinari, kita dihujani dengan kesejukan, kita diberikan air oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, bukti yang Allah amat sayang kepada hamba-hamba Dia. Bukti Allah Subhanahu wa taala amat ingat
sayang kepada semua hamba-hambanya, dan juga kita yang mana memerlukan air, yang mana memerlukan air untuk memenuhkan empangan-empangan dan sebagainya, untuk digunakan untuk tanam-tanaman dan sebagainya. Kita bersyukur kepada Allah, washkuruli wala takfurun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu-minggu yang lalu kita telah membahaskan di antara ulama akhirat yang menurut kitab Manhaj Hidup Orang Beriman. InsyaAllah sedikit sebanyak ia memberi pengetahuan, ia memberi ilmu informasi kepada kita. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, apabila mana kita menyebutkan soal akidah, aqdun, daripada fi'il aqdun, iaitu perjanjian. Aqdun, satu ikatan. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud uhilla lakum bahidan ila akhir ayat. Bila mana kita mempersoalkan soal akidah, ianya menjadi satu tunjang kepada seseorang itu, kan? Bila mana kita sebut akidah, iaitu pegangan kepada kita. Bila mana kita sebut soal akidah, ianya adalah satu bentuk perjanjian kita, bentuk satu ikatan kita, kan? Dalam hal ini, pada asalnya manusia itu adalah jahil, kan? Pada zaman dahulu, kan, sebelum Nabi, sebelum Rasulullah sallallahu diutuskan ke atas umat Islam, ke atas umat Arab ketika itu, manusia berada dalam satu alam jahiliyah, dalam satu alam yang penuh dengan kegelapan. Lalu Allah Subhanahu wa taala, Allahu waliyul ladzina amanu, kan? Dan Allah Subhanahu wa taala juga, minaz zulumati ilan nur, membawa manusia daripada zulumat ni ke satu alam kegelapan, kan? Macam kita dalam satu bilik lah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan satu bilik yang gelap, tidak ada sinaran cahaya apa-apa. Dalam satu gua, kita masuk dalam gua, kita berada dalam satu alam yang penuh dengan kegelapan, tidak ada pembimbing, tidak ada cahaya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan, inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk memberi, kecualilah untuk memberi rahmah ke sekalian alam. Muslimin dan muslimat, begitu juga dengan kita diumpamakan berada dalam suatu ruang yang gelap, tidak ada cahaya, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada kita. Jadi muslimin dan muslimat, kita dibimbing, kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melalui untuk kita jalan sesuai landasan Islam, sesuai landasan fikrah Islam, seperti mana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan kepada kita tentang akhlak. Innama bu'ithtu liutimmi makarimal akhlak. Seperti mana zaman dahulu kita mengetahui Arab jahiliyah membunuh anak, meminum arak dan yang lain yang mazmumahnya. Lalu Nabi diutuskan untuk membawa minal zulumati ilan nur, untuk membawa manusia daripada alam kegelapan kepada alam cahaya. Pertama. Yang kedua, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan, lalu membawa akidah, membawa pegangan Islam, membawa satu agama yang paling diterima, yang diiktiraf di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Muslimin muslimat, Allah berfirman, innad dina 'indallahil
agama yang diterima, yang paling betul, yang paling di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yarta'idu ghairal Islam falan yuqbala min. Barang siapa yang menerima selain daripada Islam, maka mereka itu adalah tertolak. Muslimin dan muslimat yang ketiga, ya, agama Islam itu sesuai ajarannya mengikutkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi tunjang, yang menjadi asas di dalam akidah, Ahli Sunnah wal Jamaah. Menjadikan Al-Quran sebagai sumber perundangan, sebagai sumber rujukan utama, the main source of Islam. Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah aku tinggalkan kepada kalian akan dua perkara, amrayni lan tadillu, kamu tidak akan sesat. Percayalah, kita tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana kita masih berpegang kepada akidah Islam, selagi mana kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi dalam tajuk ini tuan-tuan boleh baca, ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kan, yang mana membicarakan soal akidah, dan untuk pengetahuan semua, kan, Nabi SAW telah bersabda pada 1440 Hijrah yang lalu, apabila kita mempersoalkan tentang soal akidah, Nabi telah berpesan kepada kita, wataqtarifu ummati ala thalas, ya, dan akan berpecahlah umat aku ala 73 firqah, kan. Nah, kita ni akan berpecah kepada 73 puak, kan. Macam-macam lah. Ada puak itu, ada puak ini, ada fahaman yang itu, ada fahaman yang ini, ada ajaran itu, ada ajaran ini. Yang mana kita maklum, kan? Kita soal, kita mengetahui dewasa ini, sekarang ini banyak sangat fahaman-fahaman, banyak sangat akidah-akidah, banyak sangat ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam, yang mana bertentangan dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mana bertentangan dengan akidah, yang mana bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab itu muslimin dan muslimat, Nabi mengingatkan kepada kita yang kita ni zaman ni akan berpecah kepada 73 puak, yang mana 72 golongan akan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, kan, finnar, kan, yang mana 72 golongan akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Setiap satu golongan itu, muslimin dan muslimat rahimakumullah, mempunyai berpuluh ribu, berjuta pengikut-pengikutnya, kan. 72 golongan ini, fahaman itu, fahaman ini, ajaran itu, ajaran ini, kepercayaan itu, kepercayaan ini, semuanya ramainya pengikut kepada ketua-ketua mereka. Hanya satu yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah. Dan satu sahaja yang dijamin oleh Allah, muslimin dan muslimat, yang akan dijamin oleh Allah, yang akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, yaitu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, jadi tuan-tuan boleh baca tentang ciri-ciri, kan, yang diulas dalam buku itu. Dan insya-Allah hari ini kita akan masuk secara ringkasnya di dalam bab yang ketiga pada muka surat yang ke-49 tentang soal taharah. At-taharah, taharah,
Ha alif ra ta marbutah. Taharah. Kan? Taharah ni apa? Muslimin dan muslimat bersuci, ya, menjaga kebersihan, ya, menjaga kebersihan. Islam amat menuntut kepada umat dia untuk menjaga akan kebersihan. Muslimin dan muslimat, kebersihan dalaman dan kebersihan luaran. Ya, lagi-lagi sekarang ni muslimin dan muslimat, kita takutkan hari ini kita sekali lagi dikejutkan dengan peningkatan jumlah jangkitan COVID-19 ni, kan? Melaka pun dah ada 2-3 kes dah semalam, kan? Jadi dekat Bukit Katil satu, dekat Jasin satu, kan? Jadi muslimin dan muslimat, semua ini berpunca daripada soal kebersihan, kan? Islam amat mementingkan soal kebersihan. An-nazafatu minal iman, al-tuhur syatrul iman. Kan? Kebersihan itu sampai dikatakan adalah sebahagian daripada iman seseorang muslim. Kan? Al-tuhur syatrul iman. Kebersihan itu juga adalah sebahagian daripada iman. Bermaksud kalau seseorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menjaga akan kebersihannya. Kita baca setiap hari, kan, doa iftitah. Sebelum kita masuk surah Al-Fatihah, kita baca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai ayat innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, kan? Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala menyukai, kan? Itu doa apa? Doa selepas angkat wuduk, kan? Selepas angkat wuduk, maafkan saya. Kita baca, kita angkat wuduk, kita baca doa asyhadu an la ilaha illallah Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin, kan? Kita baca doa, ya Allah jadikan aku wa ja'alni min ibadikal wa ja'alni sebahagian daripada orang-orang yang menjaga kebersihan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbu min ibadikas shalihin. Dan Allah amat menyukai pada orang-orang yang membuat kebersihan, orang-orang yang senantiasa menjaga akan kebersihan diri dia. Seperti mana yang bersuci itu melibatkan kepada 4 tahap, iaitu pertama, menyucikan anggota zahir daripada segala hadas, najis dan segala lebihan badan. Ini yang pertama. Dalam kitab menunjukkan kepada kita yang pertama, menyucikan anggota zahir. Anggota luaran lah, tuan-tuan, ya, anggota zahir kita daripada segala hadas, najis dan segala lebihan badan. Maksudnya apa? Kita mandilah, kan? Kita bersihkan badan kita. Ini kebersihan tahap yang pertama, menyucikan anggota zahir kita, tangan kita, kaki kita, muka dan sebagainya. Kita menyucikan daripada segala hadas kecil dan besar, segala najis dan sebagainya. Yang kedua, menyucikan anggota zahir daripada dosa dan kesalahan, kan? Anggota zahir kita apa? Mulut, tangan, kaki, kan? Perut, lidah, kan? Macam-macam, semua yang luaran lah, kan? Kita membersihkan daripada sebarang bentuk dosa dan kesalahan. Kita hindarkan dosa tangan, mencuri. Dosa tangan apa lagi? Mencuri, mengambil hak orang dan sebagainya. Dosa kaki apa dia? Melangkah ke pusat-pusat maksiat, melangkah ke tempat-tempat maksiat, melangkah ke tempat-tempat yang sebagainya tidak elok dan sebagainya. Kita menghindarkan dosa mata, melihatkan kepada aurat orang, melihatkan kepada benda-benda yang tidak elok, melihatkan kepada benda-benda yang maksiat dan sebagainya. Dosa telinga, kita menjauhkan dosa telinga kita daripada mendengar fitnah-fitnah. Kita menjauhkan telinga kita daripada mendengar perkara-perkara yang lagha, yang sia-sia.
Kita menjauhkan telinga kita daripada mendengar perkara-perkara yang tidak elok dan sebagainya. Dosa mulut, kita menjauhkan mulut kita daripada bercakap tentang soal fitnah, daripada kita mengata dan sebagainya, daripada kita membuat bercakap tentang hal-hal yang tidak elok dan sebagainya. Dosa perut, kita menjauhkan perut kita daripada memakan harta-harta yang bukan harta kita. Kita menjauhkan dosa perut kita daripada memakan benda-benda yang tidak mendatangkan manfaat kepada kita. Dosa apa lagi? Macam-macam dosa. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Jadi yang kedua, menyucikan anggota zahir kita daripada dosa dan kesalahan. Yang ketiga, menyucikan hati daripada akhlak-akhlak yang keji dan perkara yang dibenci oleh manusia. Ini soal hati. Menyucikan hati. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati kita, tsabbit qulubana, Engkau tetapkanlah hati kami ya Allah. Muslimin dan muslimat, perbanyakkan doa. Ya Allah, wahai Rabb yang membolak-balikkan hati. Kan kita ni ada was-was, kita ni ada banyak dosa dan sebagainya, kan kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala agar mengekalkan hati kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita senantiasa berzikrullah, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hanya sahaja hati-hati yang mengingat akan Allah, yang senantiasa berzikir kepada Allah, yang ingat kepada Allah, akan menjadi akan senantiasa hati dia akan menjadi tenang. Tatma'innul qulub, yang menjadi tenang. Muslimin dan muslimat, kan macam mana hati tak tenang tuan-tuan, kita pun tak semayang. Macam mana hati nak tenang kalau kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Macam mana Allah nak ingatkan kepada kita kalau kita pun tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana Allah nak ada masa dengan kita kalau kita tak luangkan masa kita walaupun hanya 10 minit, 20 minit untuk mendengar agama, untuk pergi ke rumah Allah dan Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang sebagainya. Macam mana Allah nak ingat? Macam mana kita nak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan hati kita lalai dengan kesibukan dunia, sedangkan hati kita lalai dengan permainan-permainan dunia yang mata'ul ghurur, yang sia-sia tuan-tuan, yang sementara tuan-tuan, sebagai mainan saja tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah, kehidupan yang kekal abadi itu adalah hari akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kita menjadikan dunia ini sebagai satu medium kita untuk kita mengumpul sebanyak harta, bukan harta wang ringgit, tetapi bekalan-bekalan untuk kita menuju ke satu alam yang kekal abadi, yakni hari akhir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muslimin dan muslimat, kita membersihkan hati kita daripada akhlak yang keji dan yang mungkar. Dan yang terakhir, yang keempat, menyucikan sir rohani kita daripada sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyucikan rohani kita daripada sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Peringkat ini dinamakan peringkat adalah matlamat yang paling tinggi. Sesiapa yang kuat mata hatinya akan sampai ke martabat tersebut. Dan sesiapa yang lemah
mata hatinya tidak akan dapat memahami tahap bersuci ini kecuali tahap yang pertama sahaja. Muslimin dan muslimat, tahap di mana kita mencapai satu tahap yang mana kita dapat menjaga diri kita, menjaga rohani kita daripada kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita berpegang kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita tidak membuat perkara-perkara yang tidak disuruh oleh Allah, seperti mana firman Allah, la wa ma ataakumur rasulu fahuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Tuan-tuan, apa yang diajar oleh Nabi kita, oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil. Jangan membuat perkara-perkara yang lain daripada yang tidak diajar oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini kita hendaklah senantiasa untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kesemua rukun-rukun arkanul iman. Semoga kita dengan itu akan dapat melahirkan rasa mata hati kita akan sampai kepada kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, anda boleh melihat bagaimana mereka banyak menghabiskan masa untuk melakukan istinja dan membasuh pakaian secara keterlaluan, kerana menyangka disebabkan was-was dan kecetekan ilmu pengetahuan bersuci yang dituntut adalah pada perkara tersebut sahaja. Muslimin dan muslimat, hendaklah kita menjauhkan sifat was-was kan, sifat yang bisikan-bisikan syaitan ini, dan juga senantiasa kita dituntut untuk menjaga terutamanya tuan-tuan kebersihan luaran kita. Kan? Kebersihan luaran kita, dari pakaian kita, daripada segala bentuk najis dan kotoran yang mana boleh menyebabkan amalan kita disekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama, kebersihan di dalam hati kita. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang seperti itu jahil tentang perjalanan hidup tokoh-tokoh ulama terdahulu yang menghabiskan masa untuk menyucikan hati, sedangkan dalam perkara zahir mereka mengambil pendekatan yang mudah, kan? Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang pernah berwuduk daripada bekas air kepunyaan seorang wanita yang beramal Kristian. Tokoh-tokoh terdahulu hampir tidak membasuh tangan mereka daripada bau busuk bangkai dan lemaknya, menunaikan solat di atas tanah, berjalan kaki ayam, dan hanya menggunakan batu untuk beristinja. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini adalah contoh yang mana menunjukkan kepada kita agar perbuatan-perbuatan yang mudah, kan, yang simple dan sebagainya, kita hendaklah mengambil akan pedoman perjalanan tokoh-tokoh ulama terdahulu di dalam mereka mengambil pendekatan yang amat mudah, kan? Mereka tidak menyusahkan, mereka tidak membuat satu amalan itu dengan cara yang amat payah, yang amat susah untuk diikuti oleh kita. Sebab itu muslimin dan muslimat, tokoh-tokoh terdahulu, kalau kita tengok, kan, kalau kita tengok sejarah tokoh terdahulu, hampir mereka itu menunaikan solat di atas tanah, berjalan kaki ayam, menggunakan batu untuk beristinja. Maknanya bukanlah mereka itu menunjukkan kepada kita yang Islam itu agama yang selekeh. Tidak, jangan salah faham. Tetapi Islam itu amat mudah untuk kita praktikkan.
Islam itu amat mudah untuk kita amalkan. Jangan untuk kita bersusah payah sehingga mengganggu amalan-amalan kita, sehingga mengganggu, sehingga membataskan amalan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muslimin dan muslimat, inilah 4 perkara yang perlu kita lihat akan kebaikan-kebaikan fadilatnya. Yang mana yang pertama, menyucikan anggota zahir. Tuan-tuan, anggota zahir kita, mata kita, telinga dan perut, mulut, kaki, tangan dan hati kita, hendaklah kita menjaganya daripada segala hadas kecil, hadas besar, najis dan segala lebihan badan. Contohnya kan, telinga kita, ya, hendaklah kita sucikan setiap hari. Kan, hidung kita, kan, apa lagi badan kita. Kalau kita badan kita berbau dan sebagainya, hendaklah kita mandi, tuan-tuan. Kan, sampaikan kalau dalam solat mengganggu jemaah yang lain, tak salah kan, makan benda-benda yang berbau dan sebagainya kan. Jadi kita disuruh untuk menjaga kebersihan daripada hadas kecil, kita mengangkat wuduk kan, dan membersihkan daripada hadas besar, kita mandi wajib dan sebagainya, ya, mandi hadas dan sebagainya. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, menyucikan anggota zahir daripada dosa dan kesalahan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kan, setiap hari kan, diri saya, diri tuan-tuan kita semua melakukan dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saat kadang-kadang kita lupa, kita leka dengan permainan-permainan dunia ini, tuan-tuan. Sebab itu muslimin dan muslimat disuruhkan kepada kita yang kedua, menyucikan anggota zahir kita daripada segala dosa dan kesalahan. Macam mana nak hapuskan dosa kita? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tangan kita dulu suka ambil hak orang, suka mencuri hak orang, kita kembalikanlah hak orang tersebut, kan, perbanyakkanlah infak, sedekah dan sebagainya. Kalau kaki kita dulu selalu pergi ke tempat-tempat maksiat, kita stop dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan. Kita perbanyakkan amalan-amalan, pergi ke rumah Allah, ke masjid, ke surau, musalla dan sebagainya. Kalau dulu mulut kita jarang baca Al-Quran, tuan-tuan, hari ini kita baca Al-Quran, tuan-tuan. Dulu mulut kita selalu tak ada pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita ubah. Kita ubah bagaimana? Kita senantiasa berzikrullah, kita senantiasa membaca Al-Quran. Kadang-kadang Al-Quran dekat rumah kita, tuan-tuan, tidak pernah kita buka, tuan-tuan, kan. Kadang-kadang hanya menjadi perhiasan di dinding almari saja, tuan-tuan. Kadang-kadang Al-Quran itu kadang-kadang hanya menjadi perhiasan dalam kereta kita, kan, dekat dalam ragam motor kita, dekat atas dashboard kereta kita. Tapi tuan-tuan, Allah turunkan Al-Quran bukan untuk letak atas kereta, tapi untuk kita membaca Al-Quranul Karim. Muslimin dan muslimat, boleh letak atas kereta, tak masalah, kan, tapi kena baca. Bukanlah, orang kan dulu ada satu fahaman, kan, letak Quran dalam kereta, kereta kau tak terbakar. Kereta tak terbakar, kan. Letak Quran, letak atas dashboard, kau bawa kereta, insya-Allah selamat. Tapi dalam kereta, isteri kita tak tutup aurat, kan. Anak kita tak tutup aurat, tapi percaya kepada Al-Quran, percaya kepada Allah, bagus, alhamdulillah.
tapi kita tak pernah membuka Al-Quran tersebut. Allahu Akbar wa na'udzubillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kau letak Quran dekat rumah kau, nanti rumah kau tak masuk pencuri. Kan? Tak masuk. Kalau muslimin dan muslimat beli Quran hanya niat untuk letak macam tu, Allahu Akbar, salah tuan-tuan. Al-Quran itu untuk iqra', dibaca, diamalkan. Kan? Ini yang ramai kita salah fahamkan kadang-kadang. Boleh letak, tak ada masalah, tapi kena baca juga. Kan? Jangan hanya menjadi perhiasan di dinding-dinding rumah almari kita, kan? Menjadi perhiasan dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan, yang ketiga, menyucikan hati kita daripada akhlak yang keji dan yang mungkar. Tuan-tuan, soal hati ni kadang-kadang susah kita nak cakap, kan? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui akan niat-niat kita, muslimin dan muslimat. Perbanyakkanlah tuan-tuan, perbanyakkanlah kita masuk masjid tadi, niat i'tikaf dalam masjid. Alhamdulillah, kan? Nawaitu i'tikaf fi hadhihi masjidillah ta'ala dan sebagainya. Perbanyakkanlah amalan-amalan yang boleh menjauhkan sifat was-was ataupun bisikan syaitan dalam diri kita. Perbanyakkan zikir, perbanyakkan membaca Al-Quran, dan senantiasa kita ingatkan kepada Allah. Dan tuan-tuan, yang keempat, menyucikan sir kita. Ini yang paling penting tuan-tuan. Kita takut kita pakaian kita cantik dah, kan? Akhlak kita kita punya luaran dah cantik dah, tapi hati kita senantiasa meragukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa mempersoalkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar wa na'udzubillah. Jadi muslimin dan muslimat, dalam hal ini Islam amat memandang beratkan kepada soal-soal kebersihan ni tuan-tuan. Jadi marilah sama-sama kita beramal, marilah sama-sama kita menjadikan pakaian kita bersih. Kan bersih tu cantik, kan? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu kan cantik tuan-tuan, tapi Allah itu cantik dan suka pada benda yang cantik, kan? Marilah sama-sama, kalau kita pergi bekerja, kan, kita boleh pakai cantik-cantik, kan? Ini kan lagi tuan-tuan, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam solat kita, dalam zikir kita dan sebagainya. Kalau sebelum kita pergi bekerja kita boleh bangkit awal, kenapa untuk ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak mampu untuk bangkit awal? Kalau untuk bekerja kita sanggup satu hari 8 jam, 9 jam, satu hari kita berkorban masa, tetapi kenapa untuk Allah hanya kita minta 10 minit, 20 minit untuk solat subuh, untuk solat berjemaah dan ikuti kelas pengajian? Allahu Akbar. Ya? Jadi muslimin dan muslimat, itulah Islam memandang berat kepada soal kebersihan. Marilah sama-sama kita menjaga kebersihan, sama-sama kita menjaga akan diri kita, ahli keluarga kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga diri kamu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jaga diri kita dulu tuan-tuan. Wa anfusakum, dan ahli keluarga kita daripada apa? Daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Sekarang tagline kita jaga kita, kan, daripada COVID-19. Kita jaga kita. Patutnya kita jaga Allah Subhanahu wa ta'ala, baru Allah jaga kita. Bagus kita jaga kita semua, kan? Amalkanlah SOP yang telah diwartakan dan sebagainya. Jadi jagakan kebersihan kita.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat apa yang berlaku ini semuanya adalah datangnya berpunca daripada satu saja, iaitu tangan-tangan kerosakan manusia yang dibuat oleh manusia di langit Allah, di bumi Allah dan di laut Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan ujian kepada kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat akan pesanan Allah, firman Allah, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Telah aku ujikan kepada kamu daripada sesuatu, daripada minal khawf wal ju', daripada ketakutan dan kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan Allah uji kita tuan-tuan kan, daripada kita kekurangan makanan, kekurangan harta benda. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kena ingat satu benda, allazina iza asabatsum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya setiap itu berdatang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Allah juga ianya akan dikembalikan. Jadi muslimin dan muslimat, sama-sama kita banyakkan beristighfar. Semoga dengan istighfar itu mendatangkan keampunan dan mendatangkan rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Sesungguhnya dengan itu Allah Subhanahu wa taala melihatkan kepada kesungguhan kita untuk kita senantiasa berubah untuk minaz zulumati ilan nur, daripada alam kegelapan hinggalah kepada alam yang penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berdoa agar diri kita, ahli keluarga kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang bentuk maksiat dan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berdoa agar kampung kita, qaryah kita, taman kita, daerah kita, negeri kita, negara kita dan semua umat Islam khususnya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala diberikan perlindungan, diberikan rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan semua penyakit-penyakit, ditarik ke semua virus-virus. Semoga dengan itu kita dapat hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala dengan aman dan damai insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anna. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr wa na'udzubika min azabi jahannam wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yaghsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk saya mohon kemaafan. Semoga dengan itu kita semua mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wa illal liqa, sehingga kita bertemu lagi. Wa ma'assalamah, dan dengan kita semua rahmat dan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.